Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang pertama sekali saya dan sahabat saya Dato' SK mengucapkan ribuan terima kasih kepada media kru yang datang pada hari ini untuk sama-sama kita mendengarlah penjelasan daripada saya, kerana ada pihak telah pun menyentuh diri saya dalam isu yang tertentu yang saudara-saudara setia tahulah. Pertama saya nak jelaskan Datuk T ni, Datuk T yang dicari ni sebenarnya ialah Datuk Trio. Datuk tiga adalah Tri. Ya, trio tu saya sendiri, Datuk SK dan lagi satu Datuk Shoaib Lazim. Jadi kami ini telah pun berkawan begitu lama lah, sebagai sahabat dalam satu setia kawan lah. Selain daripada itu, kita merasai bahawa isu yang ada sekarang ini kami perlu membuat penjelasan supaya tidak ada timbul prasangka ataupun salah faham atau prejudices terhadap kita lah. Yang pertama sekali, bila sahabat saya Dato' SK mengetahui adanya satu video yang melibatkan pemimpin tertinggi dalam pembangkang, saya pun rasa bahawa perkara ini perlu diketahui oleh masyarakat umum, terutamanya pihak media lah, sebab kita faham bahawa pihak media ini akan mempertahankan kebenaran dan akan menolak kebatilan. Dan apabila kita membuat keputusan untuk bertemu dengan beberapa orang media, mereka bertanya kepada saya di mana tempat yang selamat dari segi security, keselamatan, dan saya telah mencadangkan supaya pergi ke Karkosa. Di situ ada keselamatan dan agak eksklusif sikitlah untuk menemui media tentang perkara ini. Dan di situ telah pun ditunjukkan media tersebut oleh Dato' SK dan Dato' Shoaib di situ, supaya pemimpin-pemimpin media ini faham perkara yang sebenar, dan kita berani ke depan kerana kita menegakkan kebenaran. Oleh sebab itu, kita ingin pihak media sebagai barisan pertama mengetahui perkara seperti ini. Saya juga berkongsi pendapat bahawa sebagai pemimpin atasan yang tinggi yang bercita-cita menjadi pemimpin negara, menjadi Perdana Menteri Malaysia, kita perlu melihat akhlak mereka ini. Kerana akhlak ini bagi rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Islam, adalah amat penting. Kita tidak akan dapat menerima seorang pemimpin yang mempunyai akhlak yang rendah, yang akan merosakkan kewibawaan kepimpinan dan boleh kompromis kedudukan negara kita. Sebab kita percaya sekiranya pemimpin mempunyai banyak personal problem ataupun mempunyai perkara-perkara masalah peribadi yang serius, bukan saja masalah kepada dirinya, kepada masyarakat, tetapi boleh merosak dan juga merugikan kepentingan negara. Kerana itu kita ambil tindakan untuk memberitahu beberapa pemimpin penting. Kita tidak mengedarkan video ini kerana kita nakkan supaya ada pendekatan yang baik, supaya pihak yang berkaitan itu faham dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga kepribadian, integriti, kredibilitinya. Tetapi bila kita menunjukkan kepada beberapa pemimpin ada yang membuat tomahan-tomahan yang tertentu, misalnya mereka menyebut nama saya seolah-olah saya ingin membayar wang lah apabila menjemput beberapa orang pemimpin untuk melihat perkara ini.
seorang ahli parlimen dari negeri Kedah misalnya telah membuat tuduhan seperti ini. Yang berhormat ahli parlimen ini dari kawasan Sungai Petani, daripada Sungai Petani. Beliau datang melihat di dalam persembahan video ini, dan di depan saya dan saksinya Dato' SK dan Dato' Syuib. Yang berhormat ini yang menyatakan, itu benar tu. Itu sipolan tu. Ini Ketua Pakatan Rakyat. Dia menyatakan kepada saya, ada saksi-saksi yang seperti ini. Tapi malangnya bila beliau balik, beliau meneliponlah, kerana Dato' Syuib dengan beliau ni macam anak buah lah. Beliau telah meminta supaya wang dibayar lah, supaya ada macam dia kata pelincir. Saya pun tak faham mana pelincir ni, lubricant ke? Pelincir bukan jelly apa? Bukan KY jelly tau. Ini pelincir ni dari segi politik ni kena mempercepatkan tindakan yang diambil itu. Dia meminta supaya beri setengah wang, dan katanya dia akan bawa ahli-ahli parlimen yang lain PKR, dan mereka hendaklah dibayar setiap kepala. Saya mendengarkan itu, saya kata stop, berhentikan perkara ini. Kita bukan soal untuk memberi wang, kita nak menegakkan kebenaran. Kita bersusah payah untuk menegakkan kebenaran, dan kita menghadapi rakyat Malaysia sebagai hakim-hakim yang bijaksana. Kerana itu, walaupun semalam ahli parlimen ini cuba membawa 7 orang ahli parlimen yang lain untuk menemui kita buat keputusan tolak. Kerana kita tidak mahu dan tidak berminat sama sekali soal-soal kewangan ini yang menjadi perbincangan, sedangkan apa misi kita yang sebenar dalam untuk melihat kebenaran ini dapat ditegakkan untuk rakyat Malaysia. Saudara-saudara yang dirahmati sekalian, kerana itu kita dapati bahawa perkara ini telah jadi perkara yang besar. Spekulasi cukup banyak, penafian juga cukup banyak. Begitu juga yang katakan benar benda ini. Setengah daripada pemberita telah melihat, dan majoriti kata itu adalah 100% sipolan itu dalam hal yang demikian. Kerana ini adalah isu besar yang melibatkan seorang tokoh yang mungkin akan jadi Perdana Menteri Malaysia satu hari di sini. Dia akan duduk di tahta kerajaan di Putrajaya dengan kuasa-kuasa yang besar di Malaysia. Jadi eloklah rakyat Malaysia mengetahui kebenaran yang sebenarnya mengenai isu ini. Kerana itu saya, sahabat saya dan juga Dato' Syuib hari ini ingin menyarankan kepada kerajaan Malaysia supaya satu Royal Commission, satu Suruhanjaya Diraja hendaklah ditubuhkan bagi memastikan ketulinan, kesahihan atau authenticity of this video. Untuk rakyat tahu. Kalau tidak ni kita akan berbalah berpanjang-panjangan. Dia kata ya, dia kata tidak, dia kata ya, dia kata tidak. Sampai bila? Sampai bila kita nak melihat keadaan yang seperti ini? Oleh sebab itu saya suka mendesak Kerajaan Persekutuan supaya menubuhkan Royal Commission ini, yang keahliannya hendaklah terdiri daripada pertama parti-parti pembangkang. Kalau boleh Royal Commission ini atau siapa yang bertanggungjawab menubuhkannya jemput ketua-ketua parti, termasuk Datuk Seri Wan Azizah, duduk di dalam Royal Commission ini. Kita hendak juga ketua parti PAS misalnya, presiden dia duduk di dalam sini, ataupun presiden Dewan Ulama-nya pada peringkat pusat. Kita nak lihat bahawa DAP juga duduk di dalam ni. Kemudian kita nak juga wakil-wakil daripada parti lain duduk di dalam ni. Kalau kerajaan nakkan wakil dia, duduklah. Dia boleh diwakili oleh peguam negara atau orang yang setaraf dengan peguam negara di dalam ini. Dan kita nak melihat juga NGO diberi peluang duduk di dalam komisen ini. NGO boleh bermuzakarah dan pilih pemimpin-pemimpin untuk duduk di dalam Royal Commission ini untuk tahu kebenaran.
Dan kita nak lihat supaya bukan NGO, media diberikan satu pengistirahat untuk duduk di dalam ni. Because you are the disseminator of information. You are the one who really champion the issue of truth in the eyes of the members of the public. Jadi media pun. Dan saya fikir tidak ada halangan kalau Royal Commission ini juga dimasuki ataupun diduduki, dianggotai oleh wakil-wakil daripada negara-negara luar. Pilih satu dari Singapura misalnya, daripada Australia, daripada India, supaya kebenarannya tidak ada lagi yang dipersoalkan. Dan mungkin orang yang menerima tuduhan ini boleh memilih pakar-pakar forensiknya duduk di situ sama dengan satu tim yang akan menentukan kebenaran, authenticity mengenai video ini. Kami mengambil tanggungjawab di atas apa yang kami cadangkan, supaya rakyat Malaysia clear, jelas kebenaran. Kita tak nak mahu kebenaran ini dijadikan isu politik, dispinningkan, spinning. Sehingga kan kelabu dah jadi hitam, jadi dahsyat, dia putih, jadi political spinning seperti ini. Dan juga tuduhan-tuduhan ini kita harap dapat diberhentikan apabila jika kerajaan bersetuju untuk menubuhkan satu Royal Commission untuk menentukan authenticity of this video, ketulinan video ini. Kita kalau boleh pun seperti Perkasa, NGO Perkasa masuk di dalam tu. Orang yang mewakili peguam-peguam besar, misalnya Zahid Ibrahim, dia mewakili masyarakat guaman, boleh duduk di situ. Ini saya cadangkan, bukan saya yang milih, saya suka hati je lah cadangkan. Yang ada credibility seperti ini. Dan siapa sahaja yang kita fikir boleh rakyat Malaysia cadang duduk di dalam tu asalkan sesuai dengan komposisi Royal Commission ini. Dan saya minta supaya Royal Commission ini membuat keputusan dengan cepat. Sebab makin lama dipanjangkan, makin lagi masalah ini. Saya sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, seperti juga sahabat saya yang lain, kita nak lihat kebenaran ini menjadi asas perjuangan setiap rakyat Malaysia. Kita tidak mahu melihat pembohongan, fitnah, putar belit menjadi asas berpolitik di negara kita ini yang telah berlaku dan sedang berlaku secara berluas-luasa di dalam negara kita. Oleh yang demikian, saya meminta supaya saudara ahli media menyebarkan agar rakyat dapat menyokong usul cadangan ini. Kita menubuhkan satu Royal Commission bagi menentukan ketulinan ini. Ini amat penting. Kalau setakat orang gendah-gendah macam saya ni, tak payahlah Royal Commission. Ya, atau setakat macam Datuk ni ke, atau macam saudara ni, tak payah Royal Commission. Ini orang yang akan menentukan masa depan negara, akan menentukan masa depan bangsa Malaysia, akan menentukan kedudukan Islam dalam negara kita, akan menentukan masyarakat yang lain-lain kepentingan mereka. Kalau benar video itu benar, dan kalau misalnya telah tersebar di negara-negara lain yang anti kepada Malaysia, apa jadi kepada negara kita dengan keadaan yang seperti ini? Kerana itu keperluan untuk adakan satu Royal Commission amat penting bagi kita. Ini melibatkan pemimpin yang kita anggaplah bercita-cita besar untuk jadi pemimpin negara. Tidak perlu, kalau ada bukti pergi, saya akan memberikan segala kerjasama kepada polis ketika penyiasatan dibuat anytime, di mana-mana saja. Kalau diperlukan apa-apa maklumat yang dapat membantu penyiasatan, kerana ini dah jadi kes polis. Begitu juga Datuk SK, dia memberitahu saya, Datuk Syed, we are open to investigation. Tak ada apa yang nak disembunyikan. Ya, kita akan beri apa saja. Seluruh dalam kita dia nak pun kita berilah. Kalau dia nak. So, saudara, dalam menentukan siapa jadi pemimpin negara kita akan datang, inilah tindakan kita yang terbaik sebagai rakyat Malaysia yang patriotik. Jadi itu sajalah hari ini penjelasan saya. Saya menafikan sekeras-kerasnya bahawa saya cuba memujuk mana-mana pihak untuk memberi wang. Tidak, saya tak perlukan wang ni semua. Kita cuma nak cari kebenaran saja. Saya apabila diputuskan dulu satu ketika untuk berhenti, bukan saya salah, mahkamah tak salah pada masa satu ketika dulu,
saya tak didapati bersalah oleh mahkamah, begitu juga oleh Peguam Negara. Tapi pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta saya supaya berhenti. Kata dia saya jadi liability walaupun tak bersalah dalam mahkamah oleh Peguam Negara. Saya berhenti kerana semangat kesetiaan kepada kepentingan negara. Ya, kerana dia kata liability. Saya tanya, habis itu dia beritahu saya, Dr. Mahathir suruh saya berhenti. Apabila saya menulis surat pertakan jawatan, saya tanya lepas daripada itu, Dr. Mahathir kata dia tidak pernah memberi pun arahan untuk saya berhenti kerana saya telah pun declare oleh mahkamah dan oleh Peguam Negara. Tak ada sebab saya berhenti, saya mesti menulis. Tapi Datuk Seri Anwar meminta saya berhenti pada masa itu kerana saya jadi liability. Saya kata saya telah menegakkan kebenaran. Saya telah menyiasat apa sahaja dia nak saya beri kerjasama yang 110%. Tapi saya akur kepada pemimpin. Saya akur kepada kepentingan untuk mempertahankan kepentingan rakyat dan kewibawaan dan integriti dan credibility. Tapi saya diminta berhenti, saya berhenti, saya syukur berhenti, tak apa, tak ada masalah kepada negara, pada siapa-siapa pun. Tak ada masalah. Hari ini saya harap Datuk Seri Anwar ikutlah contoh macam saya ni. Ya, rakyat yang taat setia, yang menjunjung kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan negara sebagai asas sistem kenegaraan kita yang ada pada hari ini. Saya tak menyesal berhenti walaupun saya tak bersalah. Benda tu. Dan walaupun dia berbohong kepada saya, katakan Dr. Mahathir suruh saya berhenti, Dr. Mahathir confirm kepada saya tu, saya tak boleh berhenti. Jadi pada hari ini perkara yang sama, patutlah dia melihat sama ada dia jadi liability atau tidak. Tapi saya tak ada apa dalam hal yang demikian. Cuma saya nak menegakkan kebenaran yang perlu diketahui oleh semua rakyat. Ini saya fikir oleh sebab dah jadi kes polis, eloklah hanya polis have the privilege, to know exactly what happened.